Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Ilham Channel. Okay, cerita aku kali ni, aku akan ceritakan pasal kisah-kisah seram yang berlaku di Villa Nabila. Sebelum aku mulakan cerita aku harap korang sudi tekan butang like, subscribe and share video aku. Okay, Villa Nabila ni mungkin ramai yang kenal sebab dekat Villa Nabila ni dah famous dengan cerita-cerita hantu dan kisah-kisah seram. Dan dekat Villa Nabila ni, ramai paranormal Malaysia yang cuba mencari kebenaran di sebalik Villa Nabila ni. Lokasi Villa Nabila ni terletak di Malaysia, iaitu Johor Bahru. Okey, Villa Nabila ni telah ditinggalkan selama 30 tahun lamanya. Tak silap aku, Villa Nabila ni telah ditinggalkan semasa tahun 1960-an dan mula terkenal sejak tahun 1990. Selepas Villa Nabila ni ditinggalkan, banyaklah kisah-kisah seram yang berlaku dekat Villa Nabila ni dan kisah-kisah mistik di sebaliknya. Ada macam-macam versi tentang Villa Nabila ni. Aku pun tak tahu kisah yang mana yang betul. Okey, kita teruskan cerita aku ni dengan kisah yang pertama. Okey, dan versi yang pertama ni macam ni. Ada yang mengatakan sejarah awal Villa Nabila ni merupakan seorang pemilik yang bahagia dan kaya. Dan diorang ni mempunyai seorang anak yang bernama Nabila. Dan diorang ni telah menamakan villa tu sempena nama anak diorang. So, jadilah Villa Nabila. Pada suatu hari, keluarganya ditimpa nasib yang tak baik dan keluarganya telah dirompak. Dan perompak tu telah membunuh semua orang yang berada di dalam rumah tu kecuali Nabila. Dan Nabila ni pula dikatakan telah dirogol dan dibunuh, dan mayat Nabila ni telah disimenkan di dalam dinding. Okey, kita bersambung dekat versi yang kedua. Dan versi yang kedua pula tentang villa ni, pemilik seorang wanita yang bernama Nabila. Tapi mak ayah Nabila ni dah mati dan tinggallah Nabila ni dengan bibik dia. So, bibik ni lah yang jaga Nabila ni. Disebabkan Nabila ni adalah satu-satunya waris yang tinggal, jadi Nabila ni akan mewarisi semua harta dari keluarga dia. Disebabkan rasa iri hati dan tamak, jadi si bibik ni telah membunuh Nabila ni. Dan bibik ni telah tanam Nabila ke dalam dinding dan disimenkan. Okey guys, macam itulah cerita untuk versi yang kedua ni. Okey guys, kita bersambung ke versi yang ketiga. Okey, versi yang ketiga ni adalah ada orang cakap Nabila ni mempunyai seorang ayah yang bekerja sebagai doktor, tapi mempunyai penyakit mental. Satu hari, ayah Nabila ni memang dah tak boleh nak tahan kemarahan dia. Dan dia telah bunuh semua orang yang berada di dalam rumah tu, termasuklah anak dia, si Nabila. Okey, macam itulah versi yang ketiga ni. Okey, mengikut kepercayaan orang dekat situ, ada orang cakap, kalau nak masuk Villa Nabila ni, kita kena masuk dalam jumlah yang genap. Tak boleh masuk dalam jumlah yang ganjil. Kalau masuk di dalam jumlah yang ganjil, akan ada yang ikut keluar daripada banglo tu. Dulu, Malaysia ni telah digemparkan dengan 30 orang kes remaja yang masuk di Villa Nabila ni. Tiba-tiba hilang kena sorok dengan hantu. Masa tu sekitar November 2013. Ada 30 orang ni telah masuk ke Villa Nabila, mungkin ingin mencari hantu lah. Last diorang yang kena dengan hantu tu. Okey, kisah dia macam ni. Pada masa diorang masuk ke Villa Nabila ni, diorang hanya menggunakan lampu suluh je. Dan masa dekat Villa Nabila ni, diorang dah start rasa seram sebab dekat kawasan tu memang gelap dan diorang ni pun cuma ada lampu suluh telefon je. Dan diorang ni pun berpecah lah dalam beberapa kumpulan dan masing-masing pun pusinglah di kawasan Villa Nabila ni. Dan diorang ni telah masuk satu bilik di tingkat 2. Dan ada seorang budak ni telah ternampak satu kelibat kanak-kanak berlari dengan sangat laju. Dan masa tu jugalah kawan perempuan diorang ni
tengah jerit-jerit dan terkena histeria. Dan diorang ni pun ambil keputusan untuk keluar di tempat tersebut, takut ada apa-apa yang jadi. Dan diorang ni pun bawalah kawan-kawan diorang ni yang kena histeria ni ke masjid untuk pulihkan balik kawan-kawan diorang ni. Dan pada masa inilah diorang perasan jumlah diorang keluar tu tak cukup sebenarnya. Ada kawan diorang ni hilang tak tahu ke mana. Dan kecohlah satu Malaysia ni. Ada seorang budak ni disorok dengan hantu di Villa Nabila ni. Dan lepas tu, anggota polis pun melancarkan operasi pencarian budak yang hilang ni. Selepas 3 hari kejadian diorang masuk ke Villa Nabila tu, budak tu pun telah ditemui polis. Sebenarnya budak tu tak hilang pun, dia cuma pergi tidur dekat rumah kawan dia je, dekat rumah flat. Okey guys, lepas tu sebenarnya Villa Nabila ni dia telah nak dirobohkan dah dulu, tapi tidak berjaya. Apabila kerja perobohan itu bermula, pekerja-pekerja tu telah mengetuk dinding Villa Nabila ni. Tapi bila diorang datang balik pada keesokan harinya, dinding yang diorang ketuk tu telah elok semula. Pekerja-pekerja tu pun telah berasa pelik dan takut. Dan pekerja-pekerja tu pun cuba mengetuk dinding tu semula dan memotong akar-akar yang berada di situ. Tapi bila datang keesokan hari, dinding yang diorang ketuk tu dan akar yang diorang potong tu masih ada semula. Okey, macam itulah cerita-cerita dekat Villa Nabila ni. Okey guys, aku harap korang suka dengan video aku kali ni. Yang mana dah tengok video aku tu, jangan lupa tekan butang subscribe and like, okey? Okey guys, sampai sini je lah cerita aku untuk kali ni. Kita berjumpa dekat video yang akan datang. Assalamualaikum.